Assalamualaikum Puan. Salam. Saya sebenarnya hari ni datang firm Puan ni sebenarnya saya ada hajat. Sebenarnya saya ada masalah. Saya dengan bekas suami saya dah bercerai daripada tahun lepas. Dan lepas cerai tu kita orang dah bersetuju nak bagi, dia dah bersetuju nak bagi nafkah anak-anak, 5 orang anak kita orang, 1,800 sebulan. Tapi masalah dia sekarang Puan, dah 4 bulan dia tak bayar nafkah untuk anak-anak ni. Dan dia pun dah berhenti kerja dekat tempat kerja lama hari tu. Jadi saya tak tahu macam mana nak cari dia, macam mana nak tuntut nafkah anak-anak. Lepas tu saya suri rumah je Puan. Macam mana saya nak tanggung anak-anak? Jadi sekarang saya tak tahu apa saya boleh buat Puan. Okey, berdasarkan fakta yang Puan dah cakap, saya nampak ada kuasa tindakan ya di bawah tuntutan nafkah. Jadi Puan, saya cadangkanlah untuk buat tuntutan nafkah atas suami Puan di bawah enactment keluarga Islam Selangor. Tapi tak apa, saya boleh nak mewakili Puan dalam kes ni. Oh, Puan boleh wakili saya? Ya, boleh. Jadi kes ni boleh bawa ke mahkamah? InsyaAllah ya. Oh, saya boleh buatlah minta tuntutan nafkah dari suami saya, Ya. bekas suami saya. Allah, terima kasih Puan. Ya. Allahu Akbar. Ni tuan, saya dapat surat saman daripada bekas isteri saya. Boleh tuan cuba tengok tak? Oh, ni bekas isteri cik minta tuntutan nafkah. Ya. Saya nak dengar daripada encik pula macam mana ya? Saya dengan bekas isteri saya tu dah lama cerai. Kita orang ada 5 anak. Lepas tu sebelum ni kita orang dah bersetuju untuk saya bagi nafkah 1,800 untuk semua anak-anak kita orang. Tapi dia halang daripada saya jumpa anak-anak saya. Takkanlah saya nak bagi nafkah tapi saya tak dapat jumpa anak-anak saya. Lepas tu 1,800 tu banyak tu tuan. Jadi baru-baru ni saya berhentilah kerja. Bukannya saya tak nak bayar, tapi saya nak cari kerja yang lagi banyak gajinya. Oh, maksudnya kat sini itu adalah antara tuntutan daripada bekas isteri cik lah. Ya. Okey, saya rasa daripada apa yang cik cerita ni, kita boleh masukkan dia dalam filing nanti dan saya rasa kami boleh wakilkan cik dalam perbicaraan nanti. Baguslah kalau macam tu. Cik nak menang ke tak nak? Kita kena menang cik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadirin dan hadirat sekalian, diminta untuk mematikan telefon bimbit atau meletakkan dalam mod senyap ketika perbicaraan ini dijalankan. Hadirin diminta berdiri ketika hakim masuk dan tunduk ketika hakim bangun. Mahkamah bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam pada hari Jumaat bersamaan 18 Mei 2005, tuntutan kes mal bilangan 10002 016 0725 tahun 2005. Plaintiff Zainib binti Ahmad hadir bersama peguam syar'inya Puan Ani Sofia binti Alizi dari Tuan Nur Hafizah Abdul Aziz and Associate. Defendant Abdul Aziz bin Hussein hadir bersama peguam syar'inya Tuan Zulkifli bin Sulaiman dari Tuan Syazah and Associate. Tuntutan nafkah anak. Baiklah, silakan peguam syar'i bagi plaintiff. Assalamualaikum, terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya Sofia binti Alizi selaku peguam bela bagi pihak plaintiff dari Tuan Hafizah Abdul Aziz dan Associates mewakili anak kaum saya iaitu Zainib binti Ahmad terhadap bekas suaminya Abdul Aziz bin Husain bagi kes tuntutan nafkah dan hak penjagaan anak yang telah dilancarkan, di mana wakalah pelantikan peguam syar'i telah pun disempurnakan dan dilafazkan pada 18 April 2005 di hadapan Yang Arif. Kami juga telah memfailkan saman dan pernyataan tuntutan pada 18 April 2005. Sebagai rekod mahkamah juga, saman dan pernyataan tuntutan berserta wakalah peguam syar'i telah pun disampaikan kepada pihak defendant pada 19 April 2005 dan bagi menyempurnakan penyampaian tersebut, satu affidavit penyampaian telah pun disampaikan bagi membuktikan bahawa penyampaian dokumen-dokumen tersebut telah sempurna disampaikan.
dan pihak defendant telah pun hadir di hadapan mahkamah yang mulia ini. Pihak kami juga ada menerima satu pembelaan daripada peguam syar'i defendant yang difailkan pada 26 April 2005. Itu sahaja daripada kami, Tuan. Terima kasih peguam. Peguam syar'i bagi pihak defendant, silakan. Terima kasih Yang Mulia Tuan Hakim. Terlebih dahulu saya Zulkifli bin Sulaiman daripada firma Tetuan Syaza and Associates mewakili anak buah saya iaitu Abdul Aziz bin Hussain. Dalam tindakan ini di mana wakalah pelantikan telah dilafazkan di hadapan terdaftar, seterusnya Tuan Hakim saya ambil maklum dengan apa yang dikatakan oleh peguam syar'i plaintiff dan mengesahkan mengenai penerimaan dokumen-dokumen yang dimaksudkan. Yang Mulia Tuan Hakim, merujuk kepada tuntutan pihak plaintiff, saya telah diarahkan bahawa pihak defendant tidak bersetuju dengan tuntutan pihak plaintiff tersebut. Pihak kami juga telah memfailkan pembelaan tuntutan pada 26 April 2005. Sebagai rekod mahkamah, dokumen tersebut telah disampaikan kepada pihak plaintiff melalui peguam syar'i. Itu sahaja daripada saya, peguam defendant. Baiklah, terima kasih peguam. Peguam plaintiff, adakah sudah menerima dokumen daripada pihak defendant? Ya, ada Tuan Hakim. Okey, baik. Jika tiada halangan lagi, mahkamah mengarahkan kes ini teruskan. Silakan peguam plaintiff. Terima kasih Yang Mulia Tuan Hakim. Dengan izin Tuan Hakim, nama saya Anis Sofia, peguam syar'i bagi plaintiff dalam perbicaraan hari ini. Pada pagi ini, pihak kami bersedia untuk meneruskan perbicaraan ini dan saya mohon kepada Tuan Hakim untuk memanggil plaintiff untuk pemeriksaan utama. Belief, sila panggil plaintiff untuk masuk ke kandang saksi. Plaintiff terikat untuk bercakap benar dan janganlah berbohong. Jadi, pihak plaintiff perlulah berfikir terlebih dahulu sebelum bercakap. Silakan. Okey, ikut apa yang saya cakap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, wabillahi, wabillahi, watallahi. watallahi. Saya Saya, sebutkan nama dan nombor kad pengenalan. saya Zainab binti Ahmad, 6111100524 Dengan tulus hati dengan tulus hati mengaku bahawa mengaku bahawa segala yang dikatakan segala yang dikatakan adalah benar, adalah benar, tiada yang tidak benar, tiada yang tidak benar, melainkan yang benar-benar berlaku. melainkan yang benar-benar berlaku. Adakah plaintiff faham dengan sumpah yang dilafazkan sebentar tadi? Ya, saya. Baiklah. Silakan peguam. Terima kasih Tuan Hakim. Mohon izin saya memulakan pemeriksaan soal utama ke atas plaintiff. Plaintiff, saya akan kemukakan soalan utama kepada anda. Sila jawab dengan jelas sambil menghadap ke Tuan Hakim. Jika plaintiff tidak faham dengan soalan yang diajukan, maklum kepada saya agar saya dapat mengulanginya sekali lagi. Plaintiff, sila perkenalkan diri dan nombor kad pengenalan anda. Nama saya Zainab binti Ahmad. Nombor kad pengenalan saya 611110100524. Tuan Hakim, sila rujuk kepada dokumen ikatan dokumen plaintiff muka surat 3 dan tampilkan sebagai P1 iaitu sebagai kad pengenalan plaintiff. Puan, apa statistik ini Puan? Saya merupakan ibu tunggal yang mempunyai 5 orang anak. Baiklah. Bila Puan berkahwin? Saya berkahwin pada tanggal 19 November tahun 1986. Tuan Hakim, sila rujuk ikatan dokumen plaintiff muka surat 4 dan ditandai sebagai P2 iaitu sebagai sijil nikah. Puan, dengan siapakah Puan berkahwin? Saya berkahwin dengan Abdul Aziz bin Hussain. Tuan Hakim, sila rujuk ikatan dokumen plaintiff muka surat 9 dan ditandai sebagai P5 iaitu sebagai kad pengenalan defendant. Seterusnya, apa kaitan Puan dan Encik Abdul Aziz? Encik Abdul Aziz defendant hari ini dia merupakan suami saya, bekas suami saya. Dan bilakah kamu berdua bercerai? Kami bercerai pada tanggal 19 November 2004. Tuan Hakim, sila rujuk ikatan dokumen plaintiff muka surat 3 dan ditandaikan sebagai P3 iaitu sebagai sijil cerai plaintiff dan defendant. Plaintiff, adakah kamu dan Encik Aziz mempunyai anak dari hasil perkahwinan tersebut? Ya, kami mempunyai 5 orang anak daripada perkahwinan tersebut. Anak yang pertama saya bernama Minji binti Abdul Aziz, lahir pada 21 Mei 1989. Anak yang kedua saya bernama Hani binti Abdul Aziz, lahir pada 6 Oktober 1991. Anak yang ketiga saya bernama Harry binti Abdul Aziz, lahir pada tanggal 15 Mei 1964, dan kembarnya Hein binti Abdul Aziz, 15 Mei 1994 juga. Dan anak yang terakhir
iaitu Daniel binti Abdul Aziz, lahir pada 11 April 2000. Tuan Hakim sila rujuk kepada Ikatan Dokumen Plaintiff muka surat 4 hingga 8 dan ditandakan sebagai P4, iaitu sebagai surat beranak anak plaintiff. Teruskan. Puan, di manakah anak tersebut tinggal sekarang? Anak-anak saya semua tinggal dengan saya di Shah Alam sekarang. Dan adakah anak-anak puan pernah tinggal bersama defendant? Tidak pernah, sekali pun tidak pernah tinggal bersama defendant. Dan semenjak bercerai, anak tinggal bersama siapa? Dengan saya, Dan kenapa puan dan Encik Abdul Aziz bercerai? kami sudah tiada persefahaman. Jadi adakah puan tahu kenapa puan dipanggil ke mahkamah hari ini? Ya, saya tahu. Puan sila rujuk kepada penyata tuntutan. Berdasarkan perenggan 7 dalam penyata tuntutan plaintiff, puan ada menyatakan bahawa puan ingin memohon nafkah dan hak jagaan anak untuk dipatuhi. Adakah benar ini adalah tuntutan plaintiff? Ya, betul. Dan kenapa puan mahu menuntut nafkah anak tersebut? Sebab saya nak bekas suami saya bayar nafkah untuk anak-anak yang bernilai 1,800 sebulan. Ada lagi keterangan yang puan ingin sampaikan? Dah tak ada. Baiklah Tuan Hakim, setakat ini sahaja soalan dari saya. Baiklah, silakan peguam defendant. Mohon izin Tuan Hakim untuk melakukan pemeriksaan balas terhadap plaintiff. Silakan. Baiklah Puan, boleh saya tahu apakah pekerjaan Puan? Sekarang saya tengah tak bekerja sebab kalau saya kerja, anak-anak tak ada siapa yang jaga. Betulkah Puan ada menerima bantuan zakat? Ya, betul. Setuju atau tidak kalau saya katakan bahawa Puan tidak bekerja kerana Puan mengharapkan duit daripada suami Puan? Tak setuju. Betulkah anak-anak Puan sebenarnya tidak dijaga oleh Puan tetapi dijaga oleh ibu Puan ataupun nenek mereka? Ya, tapi kadang-kadang... Setuju atau tidak kalau saya katakan bahawa Puan tidak perlu untuk meminta nafkah sebanyak RM1,800 terhadap defendant oleh kerana anak-anak Puan berada di bawah jagaan nenek mereka, bukan di bawah jagaan Puan? Tak setuju sebab... Ya Arif, saya berpendapat bahawa adalah tidak wajar bagi defendant untuk memberikan nafkah sebanyak RM1,800. Ketidakwajaran itu dapat dibuktikan melalui pembuktian bahawa plaintiff sudah pun menerima insentif zakat daripada Lembaga Zakat Selangor. Saya ingin merujuk Mahkamah Yang Mulia ini kepada kenyataan bank milik plaintiff yang ditandakan sebagai Exhibit D7 pada muka surat 11. Di dalam kenyataan bank itu dapat dibuktikan bahawa plaintiff menerima insentif sumbangan daripada Lembaga Zakat Selangor sebanyak RM310 secara bulanan. Tambahan pula, dalam kenyataan bank tersebut terpapar sumbangan insentif yang diterima daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat RM350 secara bulanan. Secara keseluruhan, plaintiff menerima sumbangan insentif daripada badan-badan kewangan sebanyak RM700 secara bulanan. Seterusnya menjadikan jumlah RM1,800 yang diminta kepada defendant sebagai tidak wajar oleh kerana sudah ada bantuan kewangan lain yang diterima. Malahan, defendant tidak bekerja dan masih dalam proses untuk mencari kerja. Adalah tidak wajar bagi plaintiff untuk meminta sebanyak itu. Pertimbang keadaan semasa defendant pada ketika ini termasuklah kedudukan kewangan beliau. Itulah yang Arif. Itu sahaja pemeriksaan balas daripada defendant ke atas plaintiff. Mohon izin Arif. Adakah peguam plaintiff ingin memeriksa semula plaintiff? Dengan izin Tuan Hakim. Silakan. Puan, berapa lama Puan dapat katakan yang Puan meluangkan masa bersama dengan anak-anak? Saya memang hari-hari dengan anak-anak. Saya memang jaga mereka. Cuma kalau saya tak ada kat rumah, kalau saya ada urusan, ya saya akan hantar mereka ke ibu saya, iaitu nenek mereka. Jadi kebanyakan masanya Puan lah yang akan menjaga anak-anak Puan. Ya, betul. Tuan Hakim, berdasarkan pemeriksaan semula terhadap Puan, tidak munasabah untuk menidakkan tuntutan nafkah kerana plaintiff lah orang yang menjaga anak-anaknya pada kebanyakan masa. Seperti yang plaintiff telah maklumkan, dia hanya mengantar anak-anaknya ke rumah ibunya sekiranya ada perkara yang harus beliau uruskan. Dan tuntutan nafkah dalam kes ini perlu diberikan perhatian. Itu sahaja daripada saya. Baiklah. Silakan. Jika sekadar itu, dengan ini mahkamah menerima keterangan daripada plaintiff. Saksi boleh keluar daripada kandang saksi. Silakan. Baiklah, kita teruskan dengan saksi yang seterusnya. Peguam defendant, adakah saksi hadir pada hari ini?
Ya, beliau hadir pada hari ini, Arif. Baiklah, Berif sila panggil saksi untuk masuk ke kandang saksi. Defendant terikat untuk bercakap benar dan janganlah berbohong. Jadi pihak defendant perlulah berfikir terlebih dahulu sebelum bercakap. Silakan. Okey. Ikut apa yang saya cakap ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi Wallahi wabillahi wabillahi watallahi. watallahi. Saya sebutkan nama dan nombor kad pengenalan. Abdul Aziz bin Said, nombor kad pengenalan 661107015893. Dengan tulus hati Dengan tulus hati mengaku bahawa segala keterangan yang saya berikan dalam mahkamah ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan yang benar-benar berlaku. Adakah saksi faham sumpah yang telah dilafazkan sebentar tadi? Ya, saya faham tuan. Seperti apa yang saksi sumpahkan tadi, saksi terikat untuk berkata benar, maka hendaklah bercakap benar dan jangan sesekali berkata bohong, kerana sesungguhnya laknat Allah itu lebih besar. Jadi saksi perlu berfikir sebelum memberikan keterangan. Jika saksi yakin apa yang dicakapkan itu benar, barulah bercakap. Silakan peguam defendant. Terima kasih Yang Mulia Tuan Hakim. Izinkan saya untuk memulakan pemeriksaan soal utama bagi pihak defendant. Silakan. Baiklah Encik, saya akan mengemukakan beberapa soalan di peringkat pemeriksaan soal utama ini. Mohon Encik untuk menjawab soalan dengan jelas dan menghadap Tuan Hakim. Sekiranya Encik tidak faham dengan soalan yang diajukan, boleh maklumkan kepada saya untuk saya mengulangi soalan tersebut. Baiklah Encik, soalan apakah pekerjaan Encik sekarang? Sekarang saya tidak bekerja dan saya masih mencari kerja baru. Adakah Encik tahu kenapa Encik dipanggil pada hari ini? Ya, untuk tuntutan nafkah. Baiklah Encik, bolehkah Encik sebut nama bekas isteri Encik? Zainab binti Ahmad. Tuan Hakim, saya memohon Mahkamah Yang Mulia ini merujuk pada muka surat 11 pada ikatan dokumen, dan di situ terdapat salinan kad pengenalan defendant dan seterusnya ditandakan sebagai Ekshibit G1. Encik, adakah bekas isteri Encik hadir pada hari ini? Ya, dia hadir. Bolehkah bekas isteri Encik Abdul Aziz bangun? Adakah itu bekas isteri Encik yang bernama Zainab binti Ahmad? Ya. Tadi Encik cakap Encik berhenti dari kerja. Bolehkah Encik beritahu kenapa Encik berhenti daripada kerja? Saya berhenti kerja sebab gaji di tempat saya kerja tak mampu untuk tanggung diri saya, dan kerana saya dah bercerai dan perlu untuk bayar nafkah dan komitmen peribadi. Jumlah nafkah anak-anak Encik adalah pada RM1,800 setiap bulan. Setuju atau tidak kalau saya katakan bahawa nafkah tersebut terlalu tinggi? Ya, saya setuju. Setuju atau tidak kalau saya katakan bahawa pengurangan nafkah dapat mengurangkan beban Encik? Ya. Setuju atau tidak kalau saya katakan bahawa Encik enggan melawat anak-anak Encik? Saya tak setuju. Boleh Encik jelaskan kenapa? Sebenarnya bukan saya tak nak melawat anak-anak saya, tapi bekas isteri saya yang tak bagi saya melawat. Dan bukan dia juga yang menjaga anak-anak saya, tapi mak dia, iaitu nenek anak-anak saya. Setuju atau tidak kalau saya katakan bahawa plaintiff tidak menjaga anak-anak beliau? Ya. Itu saja Tuan Hakim, pemeriksaan soal utama bagi pihak defendant. Minta maaf. Yalah. Adakah peguam plaintiff ingin memberikan pemeriksaan balas terhadap saksi ini? Ya Tuan Hakim, dengan izin Tuan Hakim. Baiklah, silakan peguam. Dengan izin Yang Arif, saya Ni Sofia binti Alizi selaku peguam bela plaintiff akan meneruskan sesi pemeriksaan balas. Encik Aziz, boleh Encik beritahu apa komitmen Encik selain perlu membayar nafkah? Ya, saya perlu bayar pinjaman rumah, pinjaman kereta, bil utility, bil elektrik, bil air, bil wifi, minyak, kereta dan makanan saya juga. Jadi Encik hanya tinggal seorang saja di kediaman Encik? Ya, betul.
Jadi Encik setuju atau tidak kalau saya nyatakan Encik sebenarnya mampu je bayar RM1,800 kepada nafkah kelima-lima anak Encik, kerana bekas isteri Encik seorang sahaja menjaga kelima-lima anak di rumah, tapi Encik seorang sahaja menanggung hidup Encik seorang setelah bercerai. Saya tak setuju. Encik juga ada membuat persetujuan bersama Puan Zainab, betul? Ya, betul. Dan boleh Encik maklumkan kepada mahkamah apa isi persetujuan tersebut? Kami bersetuju bahawa hak penjagaan kelima-lima anak kami akan diberikan kepada dia dan saya akan bayar nafkah sebanyak RM1,800 sebulan. Jadi tuntutan Puan Zainab ke atas nafkah anak ini selari dengan persetujuan Encik dan Puan Zainab, betul? Ya, betul. Dengan ini jelas bahawa tuntutan Puan Zainab ke atas nafkah anak-anaknya adalah munasabah, Yang Arif. Defendant telah menyatakan bahawa beliau tidak terlibat langsung dengan penjagaan anak-anaknya, malah ia dibebankan ke atas plaintiff seorang. Malah, persetujuan bersama plaintiff dan defendant adalah bukti lanjut bahawa adanya tindakan kuasa dalam kes plaintiff, dan persetujuan ini perlulah diambil kira di dalam pembicaraan ini. Itu saja, Tuan. Baiklah, terima kasih Peguam. Peguam defendant ada yang ingin membuat pemeriksaan semula terhadap saksi? Ada Yang Arif. Silakan. Mohon izin Yang Arif. Baiklah, Encik. Bolehkah Encik beritahu jumlah keseluruhan komitmen yang Encik perlu bayar? Semuanya lebih kurang RM2,300 sebulan. Setuju atau tidak kalau saya katakan bahawa dengan keadaan semasa Encik pada ketika ini, pertimbang dengan kedudukan kewangan semasa Encik, menjadi beban kepada Encik untuk membayar nafkah sebanyak RM1,800 tersebut? Dan boleh saya tahu apa yang Encik sedang lakukan pada ketika ini untuk menangani masalah-masalah yang sedang Encik hadapi? Ya, saya setuju. Saya masih lagi sedang mencari kerja. RM2,300 bukanlah jumlah yang kecil untuk saya. Bukan saya tak mahu bayar nafkah untuk anak-anak saya. Mereka itu semua anak-anak saya. Tapi seperti yang kami bersetujui, tapi saya juga sedang mencari kerja yang baik untuk saya mengimbangi kehidupan saya dan supaya kedudukan kewangan saya lebih baik, supaya saya boleh membayar nafkah dan juga membayar komitmen peribadi saya. Yang Arif, boleh disimpulkan bahawa perjanjian bersama di antara Encik defendant dan juga bekas isteri beliau memang sudah dibuat oleh pihak plaintiff dan juga defendant. Seperti yang diberitahu oleh defendant sebentar tadi, beliau perlu menanggung komitmen yang besar sebanyak RM2,300 sebulan. Kedudukan kewangan semasa beliau juga adalah pada kedudukan yang tidak baik, oleh kerana beliau sudah pun berhenti kerja. Tambahan pula, beliau pada ketika ini sedang giat mencari kerja yang baru yang boleh memberikan beliau kedudukan kewangan yang stabil untuk membayar nafkah pada anak-anak beliau dan komitmen diri beliau sendiri. Oleh yang demikian, pengurangan pembayaran nafkah adalah wajar oleh kerana RM1,800 adalah jumlah yang besar ketimbang dengan keadaan dan kedudukan kewangan semasa defendant. Plaintiff juga sudah pun menerima bantuan kewangan daripada Lembaga Zakat Selangor dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Adalah wajar untuk kita katakan bahawa kedudukan kewangan plaintiff pada ketika ini adalah pada tahap yang baik. Oleh yang demikian, tiada keperluan ke atas plaintiff untuk meminta nafkah sebanyak RM1,800 kepada defendant. Itu sahaja Yang Arif daripada saya berkenaan dengan pemeriksaan semula ke atas defendant. Baiklah, terima kasih Peguam. Baiklah, jika sekadar itu, dengan ini mahkamah menerima keterangan daripada defendant. Saksi boleh keluar daripada kandang saksi. Silakan. Maka dengan ini, mahkamah menangguhkan kes ini. Mahkamah menetapkan pada 31 Mei tahun 2005 pukul 9 pagi untuk perbicaraan seterusnya. Mahkamah mengarahkan semua pihak-pihak untuk hadirkan diri pada hari tersebut. Sekian, maka dengan ini mahkamah ditangguhkan. Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.